Isu Finas, PKR gesa Saifuddin letak jawatan. Nak tunggu jadi buruk baru adakan PRU soal kuli. Rasmi, Bersatu Blackout akan bertanding guna logo baru. Presiden PAS bidas armada isu RUU 355. Jurucakap PKR bagi Komunikasi, Seni dan Budaya, Fahmi Fazil berkata, Menteri Komunikasi dan Multimedia, Saifuddin Abdullah perlu meletakkan jawatan setelah kenyataannya berhubung isu lesen Finas dipertikaikan pelbagai pihak. Beliau yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai berkata, Saifuddin sepatutnya menjawab kenyataan terbarunya, terutama niat meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau Finas 1981 dalam jawapan beliau di Dewan Rakyat. Ini kerana Dewan Rakyat institusi berfungsi mewujud atau meminda sesebuah akta. Namun ini tidak berlaku pagi tadi, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum itu Saifuddin berkata, Kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah dan tidak berniat menggunakan Akta Finas bagi menyekat kebebasan individu di media sosial susulan kritikan pelbagai pihak termasuk penggiat seni. Beliau berkata, sebahagian daripada laporan yang tular berkaitan keperluan lesen Finas untuk perfilman memberi gambaran yang tidak tepat sehingga membawa makna berbeza daripada maksud jawapan. Fahmi berkata, kenyataan terbaru Saifuddin itu berniat mencari jalan keluar untuk meredakan kemarahan pengguna media sosial. Paling malang, kenyataan beliau ini sebenarnya masih tidak menyatakan dengan jelas bahawa lesen Finas tidak diperlukan oleh pengguna media sosial di pelantar seperti TikTok, YouTube dan sebagainya, katanya. Fahmi berkata, Saifuddin juga perlu meletak jawatan selepas salah langkah sejak dilantik menjadi menteri dengan pelantikan Eric Paulson ke Majlis Perundingan Komunikasi dan Multimedia tetapi ditarik balik selepas dipertikai pelbagai pihak. Beliau berkata, Saifuddin juga tersalah langkah selepas membatalkan peruntukan spektrum 700 MHz, 900 MHz dan 2600 MHz selepas dipertikai pelbagai pihak. Kenyataan Saifuddin di Dewan Rakyat menimbulkan kebimbangan dan dibantah pemimpin pembangkang yang berkata, syarat lesen Finas itu akan membunuh industri kreatif dan membantutkan penyedia kandungan dalam kalangan anak muda khasnya. Saifuddin dilaporkan berkata, penggambaran filem memerlukan lesen daripada Finas termasuk melibatkan individu. Keperluan itu turut terpakai ke atas mereka yang menggunakan platform media sosial seperti Instagram, YouTube dan TikTok. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Wong Shuki, Pakatan Harapan Keluang yang mempersoalkan adakah lesen Finas diperlukan untuk media sosial atau media tradisional. Menurut laman sesawang Finas, bagi mendapatkan lesen pembikinan filem dan penggambaran video, pemohon mesti berdaftar sebagai pemilik syarikat sedia berhad dan mempunyai modal berbayar tidak kurang daripada RM50,000. Pada Isnin, Finas menimbulkan pertikaian mengenai lesen penerbitan apabila ia berkata agensi berita satelit Al Jazeera tidak mempunyai lesen penerbitan dan tidak memohon lesen akreditasi untuk menerbitkan dokumentari kontroversi saluran 101 East berjudul Lock Up in Malaysia's Lockdown yang disiarkan pada 3 Julai lepas. Terbaru, Menteri Komunikasi dan Multimedia Saifuddin Abdullah berkata, pengguna media sosial bebas memuat naik video seperti biasa tanpa memerlukan lesen daripada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau Finas. Pengguna media sosial bebas menggunakan platform yang sedia ada seperti TikTok, YouTube dan sebagainya, termasuk menghasilkan dan memuat naik video seperti biasa tanpa perlu memohon lesen atau bimbang didakwa oleh Finas, katanya. Perkara itu antara perkara yang dipersetujui Kabinet hari ini. Kabinet juga, kata Saifuddin Abdullah, memberi komitmen untuk mendukung kebebasan media dan hak kebebasan individu di media sosial serta akan meminda Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981. Pindaan itu, katanya lagi, akan mengambil kira situasi semasa. Saifuddin berkata, pada 20 Jun lalu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM telah memulakan usaha meminda akta-akta bawah pengawasan kementerian agar bersesuaian dengan situasi semasa. Kerajaan akan memulakan proses meminda akta-akta tersebut dalam masa terdekat, katanya. Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah berpendapat pilihan raya umum merupakan jalan keluar sebenar untuk menyelesaikan isu politik tidak stabil ketika ini. Menurut ahli politik berpengalaman itu, ketika ini negara berdepan banyak masalah termasuk isu kehilangan kerja dalam kalangan rakyat, hilangnya keyakinan pelabur
dan kemungkinan meningkatnya kadar jenayah. Justru beliau mempersoalkan sama ada kerajaan Perikatan Nasional mahu menunggu lebih lama sehingga keadaan menjadi bertambah buruk untuk mengadakan PRU ke-15. Apakah kita nak tunggu segala-galanya menjadi buruk baru nak mengadakan pilihan raya? Itu persoalan yang besar. Serta takut jenayah meningkat kerana rakyat jadi jahat, katanya dipetik Harian Metro. Tengku Razaleh yang lebih dikenali sebagai Kuli berkata demikian semasa ditemui mengadakan perjumpaan dengan ahli UMNO di Gua Musang. Bagaimanapun, pengerusi jemaah penasihat UMNO itu mengakui terpulang kepada Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri untuk membuat pertimbangan bila PRU perlu diadakan. Kali terakhir PRU diadakan ialah pada 9 Mei 2018 yang menyaksikan Barisan Nasional gagal mendapat mandat untuk terus menjadi kerajaan dan buat pertama kali gabungan itu menjadi pembangkang. Pakatan Harapan berjaya menguasai Putrajaya dan sebahagian besar negeri. Bagaimanapun, melalui langkah syaratan, Kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan dan Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan dengan kerjasama sebahagian besar Ahli Parlimen Bersatu serta sekumpulan kecil bekas pemimpin kanan PKR. Kecuali Bersatu, semua parti yang bergabung dalam Perikatan Nasional tidak mendapat mandat untuk menjadi kerajaan. Kata Tengku Razaleh secara peribadi, beliau berpendapat rakyat harus diberikan pilihan menentukan kerajaan melalui PRU. Menurut bekas Menteri Kewangan itu lagi, masalah yang dialami ketika ini timbul ekoran negara masih bergelut dengan dua isu utama yang belum menemui titik noktah, iaitu ketidakstabilan politik dan wabak COVID-19. Ujarnya beliau bimbang negara akan berdepan pengangguran tertinggi sehingga 2 juta orang menjelang Oktober ini. Selain pelabur pula hilang keyakinan kerana kerajaan sekarang yang mempunyai banyak kelemahan. Selagi berada dalam keadaan begini, maka selama itulah rakyat berdepan masalah, khususnya berlaku pembuangan pekerja, katanya lagi. Semalam, veteran UMNO itu dilaporkan meminta 2 orang kuat UMNO, Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan Najib Razak, supaya berkorban dengan memberikan laluan kepada orang lain dalam kepimpinan parti. Sekiranya mereka sayangkan orang Melayu, beri jalan kepada orang lainlah, katanya, yang menyifatkan kedua-dua tokoh UMNO itu cacat pada pandangan rakyat buat masa ini. Untuk rekod, Ahmad Zaid dan Najib, kedua-duanya berdepan pelbagai pertuduhan jenayah di mahkamah, antaranya pecah amanah, pengubahan wang haram dan salah guna kuasa. Pada awal bulan ini, Tengku Razaleh juga memberitahu UMNO dan Barisan Nasional perlukan muka baru yang bersih serta berintegriti dalam PRU akan datang. Muka-muka lama pula, katanya lagi, perlu sanggup melakukan pengorbanan. Kumpulan daripada kem Dr. Mahathir Mohamad berkata akan bertanding dalam pilihan raya kecil Dun Slim. Senator Marzuki Yahya berkata kem mereka akan meletakkan calon menentang Perikatan Nasional. Beliau mendakwa seorang ahli majlis Presiden Pakatan Harapan memberitahu bahawa gabungan pembangkang itu tidak akan bertanding di PRK Slim nanti. Kami bersatu blackout akan bertanding di PRK Slim. Ini kerana seorang ahli majlis Presiden Pakatan Harapan, mesej saya berkata bahawa Pakatan Harapan tidak akan bertanding. Mereka tarik diri, katanya, kepada portal Malaysia Kini. Malaysia Kini telah menghubungi Ketua Sekretariat Pakatan Harapan, Saifuddin Nasution Ismail, bagi mengesahkan perkara itu. Kerusi Dun Slim kosong selepas penyandangnya, Muhammad Kushairi Abdul Talib, 59, meninggal dunia di Hospital Bentong, Pahang pada 15 Julai lalu akibat serangan jantung. Berikutan itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan PRK Dun Slim diadakan pada 29 Ogos, hari penamaan calon pada 15 Ogos, manakala tarikh mengundi awal pada 25 Ogos. Marzuki menambah, Bersatu Blackout tidak akan menggunakan logo Pakatan Harapan ketika PRK itu nanti. Kami tidak akan bertanding menggunakan logo Pakatan Harapan, sama ada kami guna lambang baru atau lambang yang diberikan oleh SPR, katanya. Bersatu Blackout merupakan kumpulan bekas ahlinya yang menyokong Mahathir Mohamad selepas tidak bersetuju keputusan Presiden parti itu, Muhyiddin Yassin, membawa Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan pada penghujung Februari lalu. Krisis selama seminggu itu menyaksikan Presidennya, Muhyiddin Yassin, dilantik sebagai Perdana Menteri selepas Mahathir membuat keputusan meletakkan jawatannya. Pada Mei lalu, Mahathir dan beberapa pemimpin yang menyokongnya, termasuk Marzuki yang merupakan Setiausaha Agung Parti Bersatu, digugurkan keahlian mereka. Pada PRU ke-14 lalu, Kushairi dari Barisan Nasional memenangi kerusi Dun Slim dengan menewaskan calon Bersatu Muhammad Amran Ibrahim dan Muhammad Zulfadli Zainal dari PAS. Allahyarham memperoleh 8,327 undi dengan majoriti 2,183 undi. Sementara itu, Ketua Penerangan PKR Perak Muhammad Arafat Varisai Muhammad berkata parti itu dalam keadaan bersiap sedia menghadapi PRK itu nanti. Kami dalam keadaan ready mode menghadapi PRK menentang Perikatan Nasional.
hanya menunggu pengumuman rasmi dari pucuk pimpinan PKR. Katanya ketika dihubungi Malaysia Kini, beliau turut mengesahkan PKR Perak akan mengadakan mesyuarat yang akan dipengerusikan pengerusinya Farhash Wafah Salvador Rizal Mubarak sebelum menghantar laporan PKR negeri kepada pusat. PKR Perak akan mesyuarat malam ini untuk memuktamadkan beberapa isu sebelum laporannya dihantar kepada pucuk pimpinan untuk membuat keputusan selanjutnya. Kajian lapangan yang dilakukan oleh jawatan kuasa teknikal sejak Selasa lalu turut akan dibincang dalam mesyuarat hari ini. Tambahnya lagi, pada 16 Julai lalu, Farhash berkata parti itu akan meletakkan calon mereka dalam PRK itu nanti. Ketika ditanya adakah PKR telah mengenal pasti calon, Arafat yang juga adun Hulu Kinta mengesahkannya. Namun belum ada keputusan muktamad. Ya, kami telah senarai pendek beberapa nama tapi belum muktamad. Segala keputusan berhubung calon akan dibuat di peringkat pusat nanti, katanya. Terdapat lebih 23,300 pengundi berdaftar di Dun Slim. Presiden PAS Abdul Hadi Awang membidas kritikan Esko Agama Pemuda Bersatu Armada Abu Hafiz Salihuddin terhadap parti itu berhubung pindaan rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau lebih dikenali sebagai RUU 355. Kata beliau, Abu Hafiz belum membaca habis berkenaan pindaan RUU berkenaan, sedangkan RUU berkenaan sudah pun cuba dilaksanakan menerusi enakmen jenayah syariah di Kelantan dan Terengganu. Terengganu dah ada undang-undang Terengganu, Kelantan dah ada dalam perlembagaan. Dia Abu Hafiz kena baca enakmen, dah ada di Terengganu, dah ada di Kelantan. Saya difahamkan Pahang dan Negeri Sembilan ada juga. Tidak silap saya, Sabah ada juga. Cuma perlu melalui proses perlembagaan. Dia tidak baca habis sebab dia budak lagi. Yang bercakap tu, dia tidak sempat dengan tahun 90. Kita tahun 90 dah selesai dah. Katanya selepas menyampaikan kuliah duha di Masjid Rusila seperti dipetik Astro Awani. Abu Hafiz sebelum ini mendakwa PAS tidak mempunyai persiapan teknikal, perundangan maupun hujah agama ketika mereka dahulu mencadangkan betapa RUU 355 perlu dilaksanakan. Bidas Abu Hafiz kini ketika PAS sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan, mereka bahkan menyatakan bahawa sebarang pindaan undang-undang perlu selaras dengan perlembagaan persekutuan. Dia mengulas jawapan Parlimen Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang juga Esko Pemuda PAS Kelantan, Ahmad Marzuk Syari, bahawa sebarang cadangan berkaitan penggubalan undang-undang perlu selaras dengan perlembagaan persekutuan. Marzuk menjawab pertanyaan lisan anggota Parlimen Tampin, Hassan Bahrum, berkenaan sama ada kerajaan berhasrat untuk membentangkan RUU tersebut buat kali kedua serta bila ia akan dibuat dan bagaimana ia akan dilaksanakan. Adakah tak kala Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi berkali-kali bangun dahulu untuk mencadang, membina dan membacakan usul cadangan pindaan RUU 355? Beliau tidak sedar semua itu tentang perlembagaan persekutuan sungguh pun telah dimaklumkan oleh pelbagai pihak. Soalnya, RUU itu dibentang buat kali pertama di Dewan Rakyat pada 26 Mei 2016 oleh Abdul Hadi sebagai RUU persendirian sebelum ditangguhkan dan dibentang lagi dengan versi yang disemak semula pada November 2016 dan April 2017. Setakat ini, RUU 355 tersebut hanya baru di peringkat mengemukakan usul sahaja tanpa perbahasan. RUU 355 bertujuan meningkatkan bidang kuasa penghukuman Mahkamah Syariah bagi kesalahan jenayah syariah, termasuklah meningkatkan hukuman penjara, denda dan jumlah sebatan. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.